Pertama, saya ingin berterima kasih kepada pihak Universiti Pendidikan Kadin kerana telah menerima permohonan khusus saya di universiti ini. Saya berumur 19 tahun, berasal dari Kota Baru. Saya merupakan anak ketiga daripada 6 adik beradik. Pencapaian dalam hidup saya ialah yang pertama, dari segi kebelakang saya pernah membawa Universiti Kelantan dalam perjalanan balapan pada acara Sabtu dan mendapat johan. Yang kedua, dalam pencapaian akademik, saya mendapat 4.00 dalam PSPM 1 dan PSPM 2. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru yang berdisiplin dan profesional. Misi saya ialah ingin melahirkan pelajar yang serba kebolehan dalam berbagai aspek. Isu yang akan kita kupas dan bincangkan pada hari ini ialah isu COVID-19 yang telah melanda Malaysia pada penyakit yang paling ketika diperkatakan di seluruh negara dan dunia ialah wabak COVID-19 yang mula dikesan di Wuhan, China. Penyakit ini mula menjadi isu paling gertus apabila ekoran kedua gelombang yang menyebabkan 2 angka kematian pada 17 nasional. Hal ini menyebabkan kerajaan mengambil tindakan dengan mengisytiharkan kawalan pergerakan. Namun, disebabkan sikap panggil mudah rakyat menyebabkan COVID-19 semakin meningkat. Sebenarnya, bagaimanakah cara COVID-19 merebak dan cara mencegahnya? Tak dapat terkena dengan gerai makanan yang banyak. Namun, semasa pemerintahan pergerakan, kerajaan menyatakan bahawa gerai makanan hanya boleh dijual dengan membungkus saja. Ini kerana untuk mengelak daripada orang ramai berkumpul. Namun, terdapat segelintir perindustrian yang dan arahan kerajaan kerana bagi mereka pendapatan bulanan mereka hanyalah data daripada berniaga akan semakin berkurangan. Hal ini menyebabkan bilangan COVID-19 akan semakin meningkat setiap hari. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia tetap bersatu padu dalam menangani isu COVID-19 yang semakin berluasan. Adakah saya memenuhi kelayakan yang anda inginkan? Bolehlah hubungi nombor dan email yang tertera di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurhaja binti Rusmadi. Tujuan utama saya membuat video resume ini adalah untuk memohon beasiswa tajaan JPA iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam. Never give up, set a goal for it merupakan moto utama hidup saya yang sentiasa mendorong saya ke arah kecemerlangan diri. Saya berasal dari Bacok, Kelantan dan merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Sejarah pendidikan akademik saya ialah di peringkat sekolah rendah, saya telah mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Bereslalang. Di peringkat sekolah menengah, saya telah mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Perdana dan di akhir tahun tingkatan 5, saya telah mendapat pendidikan agama di Tahfiz Al-Islahiyah Darul Fakihah dan saya menyambung pembelajaran saya ke Kolej Matrikulasi Kelantan dan kini saya menetap di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan diri masing-masing seperti saya juga. Saya mudah bergaul dengan sesiapa sahaja dan saya seorang yang berkeyakinan tinggi dalam membuat sesuatu keputusan. Namun begitu, saya tidak cekap dalam menguruskan masa. Hal ini bukanlah penghalang untuk saya berjaya dan saya akan mencuba sedaya upaya untuk mengatasinya. Pencapaian akademik terbaik saya ialah saya mendapat pointer 4.00 semasa di semester 1 dan semester 2 semasa berada di Kolej Matrikulasi Kelantan. Saya juga bergiat aktif dalam kelab Sains Teknologi Engineering and Mathematics. Ketika di waktu lapang, saya mengisi masa saya dengan bermain catur. Bermain catur bukan setakat hobi sahaja. Saya telah mewakili pihak sekolah saya ke pertandingan catur di peringkat daerah. Saya juga pernah memberi sumbangan kepada pihak sekolah saya. Saya menjawat jawatan sebagai pengawas sekolah dan ketua tingkatan semasa di tingkatan 5. Saya juga telah menyertai program kebajikan pelajar. Sebab utama saya memohon beasiswa ini ialah untuk menampung kos pembelajaran saya di Universiti Pendidikan Sultan Idris
akan bincangkan hari ini ialah isu pembuangan bayi di Malaysia yang semakin hari semakin banyak dilaporkan di dada-dada akhbar dan lebih menyayat hati lagi apabila bayi bukan sahaja dibuang malah dibakar. Kes jenayah ini telah dikelaskan sebagai kes yang berat dan teruk. Akta yang terlibat dalam kes ini ialah Akta Kanak-Kanak 2001, Kesalahan Berhubung Kesihatan dan Kebajikan Kanak-Kanak. Purata telah menunjukkan bahawa hampir 100 orang bayi telah dibuang dalam masa 1 tahun dan kesemuanya telah mati apabila ditemui. 1 hingga 5 orang remaja telah terlibat dalam seks bebas sebelum mencapai umur 15 tahun. Kajian telah membuktikan bahawa 27% orang remaja telah mengadakan hubungan seks bebas. Majlis HEWI dan PKPIM telah menegaskan perkara ini sebagai kes yang kritikal dan perlu ditangani habis-habisan. Faktor utama yang mendorong kepada masalah pembuangan bayi ini ialah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan sudah tidak sepatutnya menjadi kebiasaan dan kita perlu tangani hingga ke akar umbi. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan merupakan langkah utama yang menjerumuskan remaja kepada pembuangan bayi. Contoh-contoh daripada pembuangan bayi ini ialah 12 Mei 2020, seorang bayi telah dicampak dari tingkat 3. 2 Julai 2020, seorang wanita telah menyembunyikan kelahirannya dan membuang bayinya ke dalam loji kumbahan. 5 Ogos 2020, seorang bayi berbalut kuala telah ditemui. Apa yang saya dapat rumuskan daripada isu pembuangan bayi ini ialah ibu bapa merupakan tunjang utama bagi mendidik anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam gejala pembuangan bayi. Kes ini bukan lagi perkara yang baru, malah ia telah berakar umbi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Didikan agama yang mantap perlu dititik beratkan ke dalam diri anak-anak supaya tidak terjerumus ke dalam isu pembuangan bayi ini. Sebagai penutup video resume saya pada hari ini ialah saya berharap supaya rakyat Malaysia lebih peka dengan isu-isu pembuangan bayi yang berlaku di sekeliling kita. Saya berharap juga isu-isu yang saya bincangkan di dalam video ini dapat menyumbang kepada kurangnya kes pembuangan bayi yang berlaku di negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bersama-sama berganding bahu bersama pihak kerajaan maupun bukan kerajaan supaya membanteras perkara ini hingga ke akar umbi agar tidak berlarutan ke generasi-generasi yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Wan Nur Aisyah binti Wan Muhammad, berumur 18 tahun. Saya berasal dari negeri Perak dan kini menetap di Tanah Merah, Kelantan. Saya merupakan pelajar tahun 1 di Universiti Sains Malaysia dan kini sedang mengambil ijazah sarjana muda seni bina. Saya merupakan anak bongsu daripada 2 adik-beradik. Abang saya kini sedang melanjutkan pelajarannya di Universiti Malaysia Terengganu. Ayah saya pula adalah seorang eksekutif di salah sebuah syarikat di Ipoh Perak, manakala ibu saya adalah seorang suri rumah. Saya menerima pendidikan peringkat rendah di Sekolah Kebangsaan Seni Rakam Ipoh Perak. Kemudian saya melanjutkan pelajaran saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rabak Ipoh Perak dan berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mahmud Paduka Raja 1 pada tahun 2018. Saya bergraduasi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mahmud Paduka Raja 1 dalam CJ Pelajaran Malaysia dan memperoleh 6A dalam SPM. Alhamdulillah, saya memperoleh CGPA 4.0 di Universiti Sains Malaysia pada tahun pertama.
Saya merupakan seorang yang sangat kreatif dalam bidang kesenian, terutamanya seni lukisan dan reka bentuk dalaman. Saya juga mempunyai motivasi yang sangat tinggi. Sebagai contoh, saya pernah mengalami kecederaan di bahagian kaki saya sehingga saya tidak dapat hadir ke kelas selama sebulan. Namun begitu, kecederaan yang saya alami tidak pernah mematahkan semangat saya. Malah, saya mengambil jalan untuk belajar secara dalam talian supaya saya tidak ketinggalan dalam pelajaran. Saya juga bergiat aktif dalam bidang sukan seperti sukan bola baling sejak dari tahun 2010 sehingga tahun 2019. Saya telah menangi beberapa anugerah dan juga pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam sukan bola baling. Saya mempunyai minat yang sangat mendalam dalam seni lukisan dan mewarna serta fotografi. Saya telah menyertai pelbagai pertandingan dalam seni lukisan dan mewarna yang telah dianjurkan oleh pihak luar seperti Perak Cooperation dan juga dari pihak sekolah. Saya yakin dengan kelebihan yang saya ada, mampu memenuhi kriteria yang anda mahu. Suspek berkenaan diperang kerana menganggap mangsa cuba mempermainkan mereka. Kes 4 Februari depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Menurut kajian, kes buli semakin meningkat sepanjang tahun dan semakin serius masalahnya. Kes buli boleh dijelaskan dengan tingkah laku yang suka berkelahi atau suka menyerang secara berulang kali ke atas mangsa. Selain itu, buli juga boleh dikatakan perbuatan untuk menunjukkan kekuatan, menggertak atau mencederakan mangsa yang lebih lemah berbandingnya dengan mendera dan juga mengasarinya. Kes dera dan bunuh arwah Zulfarhan telah menarik ramai jutaan rakyat Malaysia dan telah membuatkan ramai netizen bersedih kepada apa yang berlaku kepada arwah. Di usia yang sangat muda ketika umurnya 21 tahun, anak muda tinggi lampai ini dilihat sebagai seorang yang sangat berpotensi untuk melakar kejayaan. Dia merupakan anak sulung dan merupakan anak harapan dalam keluarganya. Menurut laporan pihak media, arwah Zulfarhan telah dibelasah dan dicop dengan wap setrika oleh sekumpulan orang pelajar dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Pada tarikh 13 Mei, arwah Zulfarhan telah dikatakan dipanggil oleh sekumpulan orang pelajar ke bangunan Jebat Asrama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia kerana dikatakan mencuri laptop rakannya. Selang seminggu selepas itu, arwah dipanggil sekali lagi oleh sekumpulan pelajar ke bilik 410 bangunan Jebat Asrama UPNM pada jam 3 pagi dengan alasan untuk disoal siasat tentang laptop yang hilang berkenaan. Arwah sekali lagi menafikan bahawa dia tidak mengambil laptop yang hilang berkenaan. Malang bagi arwah kerana tidak mengaku arwah telah dibelasah oleh sekitar 20 hingga 30 orang pelajar termasuklah menggunakan tali pinggang, penyangkut baju dan juga setrika wap. Pada 27 Mei, arwah telah dibawa ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Mangsa dibenarkan pulang dan diarahkan untuk mendapatkan rawatan selanjutnya pada 31 Mei 2017. Arwah kemudian dihantar ke kondominium tingkat 25 Blok B Centrum Residence di Bangi pada 31 Mei dan di situlah arwah berehat tanpa rawatan susulan ke hospital. Pada 1 Jun 2017, jam 9.10 malam, di kondominium yang sama, arwah telah dikatakan meninggal dunia dan telah dibawa ke hospital Serdang dengan ambulans. Menurut laporan Astro Awani, pihak polis tidak menerima apa-apa laporan bahawa ada bomoh yang masuk campur dalam urusan pergaduhan mereka. Pada masa yang sama, pihak polis juga tidak menerima laporan bahawa ada kuciran laptop dan arwah dibuli sebelum kematiannya. Ini bermaksud dakwaan yang dibuat tidak dibawa ke polis, namun suspek cuba untuk mengambil tindakan sendiri. Setelah arwah dipukul dan dibuli dengan teruk, pihak polis juga tidak menerima laporan dari pihak UPNM. Setelah kematian arwah, itu adalah kali pertama laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Saya berharap agar semua pihak dapat bekerjasama dan bersatu hati dalam menangani gejala buli ini.
Selagi masalah buli ini masih berluasa, impian negara dalam melahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan juga mencapai wawasan 2020 akan menjadi kenangan sahaja.